Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelajar-pelajar sekian, pada hari ini kita akan menyambung pembelajaran kita. Pada yang lalu kita sudah sampai pada tajuk syarat sah wuduk, iaitu kita dalam tajuk wuduk di sini. Kita dah habis pun sampai nombor 6, bukan 6, 9. 9, iaitu masa waktu bagi orang yang uzur. Orang itu selalu buang air, dia kena ambil wuduk sebelum melakukan solat, kerana dia sentiasa berhadas. Kita dah sampai sini. Jadi kita nak sambung pada hari ini muka surat yang ke-40, iaitu larangan semasa tiada wuduk. Ini orang tak ada wuduk ni, dia tak boleh buat. Ya, dia tak ada wuduk, dia tak boleh buat. Jadi sebelum tu saya mohon kemaafan, hari ini kita tidak dapat buat Google Meet. Saya ada benda nak buat, nak buat kerja tulis, jadi saya record dahulu. Okey. Lagipun internet pun tak berapa kuat 2-3 hari ni, jadi mungkin susah sikit. Hari ni kita baca saja, dan saya minta selesai baca ni pelajar buatlah apa yang patut dalam buku aktiviti tu sampai tajuk kita larangan semasa tiada wuduk. Kita akan lihat 3 muka surat ya. Jadi kita baca dahulu perkara-perkara yang dilarang jika tiada wuduk. Okey, dia di sini ada 5 5 yang khusus . Larangan yang pertama, solat fardu atau solat sunat. 2, menyentuh atau membawa Al-Quran. Pegang tak boleh, sentuh tak boleh, bawa Quran tak boleh, iaitu dalam keadaan menyentuh. 3, tawaf, iaitu ni Kaabah. Kita melakukan tawaf di sebelah Kaabah sebelah kiri. Kita jalan ke depan dan berpusing, mengelilingi. Okey. Yang seterusnya, berkhutbah pun tak boleh kalau tak ada wuduk. Kalau nak khutbah kena berwuduk. Kemudian sujud tilawah ataupun sujud syukur. Ni terus saja sujud kerana mendapat satu berita yang baik, ataupun selesai membaca surah yang ada di situ ayat tilawah, maka kita sujud. Ini kadang-kadang ada orang terus sujud saja, maka hukumnya berdosa, tak boleh. Melainkan dia mengikut pendapat yang lemah, bukan pendapat lain daripada Imam Syafi'i. Dia sujud tanpa membaca, tanpa berwuduk. Okey, ada berapa benda yang kita dilarang ketika tiada wuduk? Ada 5. Solat, menyentuh Quran, tawaf, khutbah dan sujud tilawah ataupun syukur. Okey, yang ini latihan ni kita akan jawab nanti masa naik sekolah nanti. Lagipun sekolah akan dibuka dalam beberapa masa lagi, minggu ni. Sekarang kita Johor dalam fasa 3, kita akan naik ke fasa 4. Sekarang ini vaksin di seluruh negara sudah 90% dan Johor pun sudah meningkat. InsyaAllah kita akan naik sekolah, saya rasa lebih kurang dalam akhir penghujung bulan Oktober ataupun awal bulan November. Kita lihatlah macam mana nanti. Kita akan buat latihan bertulis dalam buku tulis. Jangan dibuang buku tulis tu. Okey, jangan conteng-conteng, kita nak buat kerja di sekolah. Okey, pelajar sekalian, kita sambung lagi. Selesai saja berwuduk, kita pun membaca doa, yang mana doa ini sama saja seperti doa selesai mengangkat hadas besar, iaitu doanya saya nak kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Okey. Kalau nak menghafaznya, hendaklah selalu membacanya selesai saja mengambil wuduk ataupun selesai mandi. Doa ini kita scan print, tampal di depan bilik air. Selesai keluar aja terus baca. Hari-hari macam tu, lama-lama insya-Allah kita akan hafal. Ya. Saya pun dulu buat dan lama-lama hafal. Saya letakkan di pintu yang ajar cikgu saya. Cikgu saya kata, awak photostat ni, photostat ya, tampalkan depan, bukan dalam bilik air, depan bilik air ya. Kemudian kita baca hari-hari. Artinya, aku bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa, tiada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hamba-Nya dan rasul-Nya, ya Allah. Jadikanlah diriku daripada kalangan orang yang bertaubat, dan jadikanlah diriku dari kalangan orang yang bersuci.
dan jadikanlah diriku daripada kalangan hamba-Mu yang soleh. Ini kita minta kepada Allah Ta'ala, selesai saja kita berwuduk, ya Allah, jadikan aku orang yang taubat, jadikan aku orang yang suci, jadikan aku hamba yang soleh. Ingat bila kita amalkan sesuatu itu, walaupun benda itu nampak kecil saja, tapi hari-hari kita buat, benda itu menjadi satu kelaziman, dia menjadi satu pahala yang amat besar kepada kita. Kerana kita istiqamah selalu buat, maka pahalanya pun banyak walaupun bendanya kecil. Okey. Baik, sambung. Ini latihan pun kita akan buat di dalam sekolah nanti. Okey, latihannya tulis semula. Okey, kemudian nanti. Okey, sambung, iaitu kita sampai nombor 4 di sini. Yang ini kita kemudian, kalau sebab kita dah masuk banyak isi, kita ambil 3 isi saja. Kelebihan berwuduk. Apabila seseorang itu berwuduk, terdapat beberapa kelebihan yang diperolehi. Antaranya, ini kebaikan wuduk bukan kosong, bukan tak ada benda. Ada baiknya kita ambil wuduk. Satu, mendapat perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila berwuduk, syaitan pun tidak suka mendekati kita. Bila tiada wuduk, syaitan suka mendekati kita, dan sifat marah itu pun senang datang. Kalau ada wuduk ni, kita dapat perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, 2, merupakan ibadat yang mendapat ganjaran pahala. Ambil wuduk saja pun dapat pahala. Sebelum berwuduk tu gosok lagi gigi. Gosok gigi apa semua, itu pun dapat pahala. 3, orang yang berwuduk bermakna dirinya dalam keadaan bersih dan suci. Ingat kita ada kesucian, kebersihan di luar, iaitu yang nampak dengan mata kita, seperti najis gitu, najis tangan, najis di tangan, tahi ke apa ke. Itu yang nampak dengan mata. Yang tidak nampak dengan mata, iaitu dalaman, hendaklah disucikan dengan berwuduk. Malaikat tidak mahu menghampiri orang yang tidak ada wuduk, kerana orang yang tidak ada wuduk pada malaikat adalah berbau busuk sebenarnya. Okey. Yang keempat, menghapuskan dosa-dosa kecil. Dan berwuduk ini menghapuskan dosa-dosa kecil. Apa dosa-dosa kecil ni? Iaitu melihat sesuatu perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dosa-dosa kecil lah. Kalau mengumpat apa semua tu, itu dosa besar. Kita lihat di sini, ni sekadar info daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya, Bilal tatkala solat fajar, wahai Bilal, katakan kepadaku sebaik-baik amalan yang engkau lakukan dalam Islam, sehingga aku mendengar suara terompah sandalmu di syurga. Selipar Bilal bunyi di syurga. Ya. Maka Bilal menjawab, aku tidak beramal yang sebaiknya kecuali setiap kali aku berwuduk, sama ada siang ataupun malam hari, aku akan melakukan solat untuk wuduk tersebut bagi apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk aku bersolat. Rawahul Bukhari. Nabi tahu sebenarnya amalan Bilal, tapi Nabi tanya sebagai pengajaran kepada kita semua. Dia nak ajar kepada kita, Bilal, awak buat apa ni sampai akan aku dengar bunyi terompang kau di syurga. Maknanya dah memang dekat dengan syurga sangat lah tu. Dah dekat sangat dengan syurga. Bilal jawab, dia kata dia tak ada buat apa-apa kecuali dia berwuduk. Kemudian lepas wuduk tu dia sembahyang sunat wuduk. Saja aku solat sunat wuduk 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Baik, pelajar-pelajar sekian, saya rasa setakat itu saja dahulu. Yang ini kita akan baca kemudian, sebab kita sudah ambil 3 isi. Isi yang pertama iaitu larangan ketika tiada wuduk, jangan solat, jangan pegang Quran. Yang kedua iaitu membaca doa selepas wuduk. Kemudian kelebihan apabila seseorang itu berwuduk, dia dapat perlindungan, dia dapat ganjaran pahala. Jadi untuk itu pelajar-pelajar sekian, kita cubalah jawab di buku aktiviti sehingga tajuk kita kelebihan berwuduk. Muka surat berapa? Cuba tengoklah muka surat 42 di buku aktiviti, biasanya sama saja kan. Okey, untuk itu saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye untuk semua. Berjumpa lagi insya-Allah, dan sekolah akan buka lagi dalam masa terdekat. Bye-bye.